Hadirnya seorang penghibur serba boleh pada satu ketika dahulu telah menjadi satu fenomena di kalangan para peminat. Beliau dikenali oleh setiap orang tidak mengira usia, bangsa dan agama. Nama beliau sering meniti di bibir setiap para peminatnya. Beliau ialah Allahyarham Sudirman. Sudirman Haji Arsyad telah dilahirkan pada 25 Mei 1954 di Temerloh, Pahang. Bapanya mendapat ilham untuk menamakan beliau sebagai Sudirman dengan mengikut sempena nama seorang jeneral dari Indonesia kerana mahukan anaknya juga menjadi seorang pahlawan yang hebat. Sudirman juga mesra disapa sebagai Diman oleh ahli keluarganya. Allahyarham Sudirman memulakan persekolahannya di Sekolah Rendah Abu Bakar di Mentakap Pahang pada tahun 1963 hingga 1968. Kemudian Sekolah Kebangsaan Jalan Bahagia di Temerloh Pahang pada 1969 hingga 1971 sehingga beliau menamatkan tingkatan 3 dan kemudian di Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar di Kuantan Pahang dari 1972 hingga 1975 sehingga beliau menamatkan tingkatan 6. Sebelum memasuki tingkatan 6, beliau menjalani kursus persediaan di Universiti Teknologi Mara, UiTM, dahulunya dikenali sebagai Institut Teknologi Mara atau ITM, Cawangan Petaling Jaya. Beliau telah mendapat tawaran melanjutkan pelajaran ke luar negara pada ketika itu, tetapi telah menolak tawaran tersebut. Di atas kecemerlangan beliau di dalam bidang akademik, beliau telah diterima dan melanjutkan pelajaran dalam jurusan Undang-Undang di Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, UM, di Kuala Lumpur. Pada tahun 1983, Sudirman menjalani latihan guaman dan diiktiraf sebagai peguam pada tahun 1984. Bagaimanapun, Sudirman meninggalkan bidang guaman kerana telah memilih bidang seni sebagai kerjayanya. Beliau telah memulakan kerjayanya dalam bidang seni setelah dinobatkan sebagai juara bintang RTM pada Ogos 1976. Pada peringkat awal saringan bintang RTM, beliau mendendangkan lagu Jari-Jari iaitu sebuah lagu klasik dari Indonesia. Semasa mara ke peringkat akhir, Sudirman telah menyanyikan dua buah lagu yang dipilih dengan teliti dan amat berbeza, iaitu lagu Seruling Bambu nyanyian asal Jeffrey Dean dan Kabaret nyanyian asal Liza Minnelli. Beliau berjaya merebut gelaran Johan Bintang RTM peringkat akhir yang diadakan di Dewan Pei Fong, Melaka pada 11 Ogos 1976. Kejayaan Sudirman di Bintang RTM pada ketika itu telah melonjakkan beliau ke puncak kemasyhuran. Selepas sahaja tamat bintang RTM, beliau telah menerima kontrak rakaman dengan syarikat rakaman Warnada yang dimiliki oleh Den Osman. Seterusnya beliau merakamkan EP sulungnya berjudul Teriring Doa dengan menampilkan Kamariah sebagai model untuk kulit albumnya. Kamariah Jamaluddin merupakan rakan sekampus beliau, juga merupakan teman wanita pada ketika itu. Mereka berkahwin pada tahun 1981, namun hanya berkekalan selama 4 tahun sahaja dan bercerai pada tahun 1984. Semasa merakamkan Teriring Doa, ketika skim beliau bertemu dengan penulis lirik Hafsah Hassan, yang menjadi orang penting dalam kehidupan dan kerjayanya. EP Teriring Doa memuatkan sebanyak 4 buah lagu dan salah satu lagunya bertajuk Suratku Yang Ini. Selepas itu beliau telah meninggalkan syarikat rakaman Warnada dan telah menyertai EMI. Di bawah EMI, Sudirman merakamkan album pertamanya berjudul Aku Penghiburmu yang dikeluarkan pada 5 Oktober 1978. Album ini memuatkan sebanyak 12 lagu dan diterbitkan oleh Ahmad Nawab, S. Atan, Martin Pereira dan Akbar Nawab. Dalam album ini, beliau memuatkan 2 lagu, Mama dan Maya. Setahun kemudian, Sudirman merakamkan album keduanya bersama EMI, yang berjudul Perasaan. Album ini dikeluarkan pada Julai 1979. Album ini turut menyaksikan Sudirman menyumbangkan tenaganya untuk 4 buah lagu, termasuk lagu Anak Dunia yang diterbitkan untuk Tahun Antarabangsa Kanak-kanak Sedunia. Pada September tahun yang sama,
Sudirman mengumumkan akan bersara dari kerjayanya sebagai penyanyi kerana mahu menumpukan perhatian kepada kerjaya baharunya selepas tamat belajar di UM menjelang 1980. Dalam tahun 1980, Sudirman telah merakamkan 2 buah album serentak iaitu album Anak Muda yang dikeluarkan pada 3 April dan album lagu Anak Desa yang dikeluarkan pada 7 Ogos. Pada 15 April 1981, Sudirman melancarkan album kelimanya berjudul Lagu Dari Kota. Bagi mempromosikan album ini, 2 lagu telah dikeluarkan sebagai single iaitu Chow Kit Road dan lagu Ayah dan Ibu. Kemudian, diikuti oleh album bahasa Inggeris sulungnya, Twinkle Twinkle Little Star yang dikeluarkan pada September 1981. Pada 6 Februari 1982, Sudirman kemudian melancarkan sebuah album patriotik yang berjudul Abadi. Album ini memuatkan lagu-lagu patriotik seperti Warisan, Punch Card, Kehadiranku, 31 Ogos dan Tegakkan Bendera Kita. Bagaimanapun, album itu tidak mendapat sambutan sebagaimana album komersilnya yang lain. Pada Mac tahun yang sama, Sudirman bersama Saloma menerima kontrak menyanyi ikut Orkestra Tentera Darat mengelilingi seluruh Malaysia. Sewaktu zaman kegemilangannya, Sudirman dikenali sebagai penghibur yang terkenal di Malaysia dan disanjungi seluruh Asia. Beliau ialah satu-satunya pemegang gelaran penghibur nombor 1 Asia pada 19 Mac 1989 sebelum kehadiran Siti Nurhaliza. Di samping itu, terdapat juga gelaran yang lain untuk beliau seperti penghibur milik masyarakat, seniman rakyat dan Elvis Malaysia. Beliau juga turut berjinak-jinak dalam bidang lakonan dengan melakonkan watak utama sebagai Toku dalam filem Kami pada tahun 1982 yang merupakan satu-satunya karya lakonan beliau. Kemudian, bermula tahun 1985 telah menyaksikan sejarah kejayaan beliau yang berterusan sehingga ke tahun 1992. Antara sejarah besar sepanjang penglibatan beliau sebagai anak seni ialah pada 15 April 1986, Sudirman telah berjaya menempa nama di dalam The Malaysia Book of Records setelah mengadakan konsert gergasi percumanya di Jalan Chow Kit, Kuala Lumpur. Beliau telah berjaya memikat serta memukau hampir 100,000 warga kota untuk berpusu-pusu membanjiri jalan itu. Lagu yang dinyanyikan oleh beliau ialah Chow Kit Road dan diakhiri dengan lagu patriotik sambil memakai bendera Malaysia. Konsert jalanan secara percuma itu adalah sebagai tanda terima kasih beliau kepada para peminatnya yang tidak mampu menyaksikan persembahan di hotel atau dewan untuk suatu konsert. Mohat Zaman Khan, Ketua Polis Kuala Lumpur ketika itu berkata, "Orang ramai sangat banyak sehinggakan kami berdoa di pejabat supaya keadaan terkawal. Beberapa orang peminat juga pengsan di tengah-tengah orang ramai dan ada yang lemas dan dikejarkan ke hospital. Peminat dilihat bukan sahaja di jalanan, tetapi juga di atas bumbung dan pokok." Selain sebagai penyanyi dan penghibur, beliau juga mempunyai pelbagai kebolehan lain seperti sebagai seorang penggubah lagu, peguam, penulis, pengarang buku memoir dan kanak-kanak, kartunis, usahawan dan juga pelakon. Sudirman pernah menjadi kolumnis bagi Ruangan Teringat-ingat dalam majalah hiburan URTV terbitan Utusan Melayu. Beliau juga menjadi penulis tetap di kumpulan Karangkraf. Tugasnya setiap hari ialah menulis dan melukis untuk majalah-majalah terbitan Karangkraf pada waktu itu seperti Ruangan Baca Ria, Nona, Media Hiburan, Mingguan Kanak-kanak dan Remaja. Idea itu ialah ideanya sendiri dan lukisannya sendiri. Malah beliau turut menulis di Mingguan Malaysia dan menjadi kolumnis di beberapa buah akhbar mingguan tempatan. Antaranya dia pernah menemuramah dan menulis riwayat hidup pahit getih perjuangan bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Ghaffar Baba di dalam sebuah akhbar tabloid. Di awal 1990, Sudirman pernah menubuhkan sebuah syarikat Sudirman Usaha Dagang Industri, SUDI, sendirian berhad dengan modal kira-kira RM3 juta. Syarikat ini mengeluarkan minuman ten berkarbonat jenama Sudi. Kejayaannya dalam memasarkan sudi telah mengangkat Sudirman sebagai pemenang anugerah pengusaha muda. Minuman sudi yang terkenal telah mengambil 5% pasaran minuman karbonat dalam masa 6 bulan beroperasi, dengan bantuan majalah bisnes dan program TV dari Australia dan Hong Kong yang turut mengiklankan minuman sudi. Sepanjang 16 tahun kerjaya di dalam industri seni suara tanah air, Sudirman telah merakamkan 15 buah album studio, 52 buah album kompilasi dan puluhan lagu hitsnya telah memenangi pelbagai anugerah tempatan dan antarabangsa.
Sudirman yang aktif dengan kerja-kerja amal telah meninggal dunia pada 22 Februari 1992 selepas 7 bulan bertarung dengan penyakit radang paru-paru pada usia beliau 37 tahun. Jenazah beliau telah disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Cengal, Temerloh, Pahang. Al-Fatihah buat Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Terima kasih kerana menonton, silakan subscribe sebagai tanda sokongan.